Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf kepimpinan Masjid Qaryah Dukun, Tuan Imam, Tuan Bilal, JK Masjid, serta tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan inayahnya dapat kita berkumpul bersama-sama pada malam ini. Walaupun di luar hujan, tetapi tuan-tuan dan puan-puan memberikan komitmen untuk hadir pada malam ini. Akan tetapi hakikatnya semua atas izin Allah SWT. Suara saya clear tak? Boleh ya? Jadi hakikatnya semuanya atas izin Allah SWT. Jadi kalau Allah tak izinkan, usaha macam mana sekalipun kita nak datang ke masjid, tak boleh juga. Itu kita kena ingat. Kita kena bersandarkan diri kita semuanya kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, sebelum kita meneruskan pengajian kitab kita pada malam ini, niat i'tikaf dulu. Bagi siapa yang belum niat i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i, yang di mana kita masih lagi dalam bab tayammum. Lamalah kita dalam bab tayammum ni, dan pada minggu yang lalu kita telah membincangkan berkenaan dengan sunat tayammum. Jadi sunat tayammum ni kita dah pelajari bahawa apa yang ada pada sunat wudu sama juga seperti sunat tayammum. Akan tetapi ada beza sedikit. Wudu sunat 3 kali, tapi tayammum tak sunat 3 kali, hanya sekali sahaja. Dan juga ketika kita tayammum, kita sunat merenggangkan jari-jari tangan ketika kita nak menepuk tanah tu, dan kemudian menipiskan debu tanah, renggangkan jari dan juga menipiskan debu tanah tersebut. Jadi itu adalah perkara-perkara sunat yang perlu dilakukan ketika nak bertayammum. Di pada malam ini kita akan pergi kepada bertayamum setelah masuk waktu solat. Ini telah saya bagi tahulah, berkongsi bahawa kalau kita nak bertayamum mesti setelah masuknya waktu solat. Maknanya kata kita yakin dah masuk waktu solat, ketika itulah baru kita tayamum. Jadi kalau kita 1:30 dah masuk zuhur, tapi kita tak yakin dah masuk waktu zuhur, kita pun bertayamum, sedangkan kita tak tahu ni dah zuhur ke belum, jadi tak sah tayamum tersebut walaupun dah masuk waktu. Ini dah kita bincangkan. Maksudnya kita kena bertayamum setelah masuk waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena yakin masuk waktu. Kalau kita tak yakin, kita rasa was-was, dhan, syak, waham dan sebagainya, maka tayamum kita tidak sah. Dia kena ada keyakinan setelah masuk waktu tu. Jadi untuk bertayamum bagi mendirikan solat fardu, mestilah setelah masuk waktu solat tersebut.
Ini untuk solat fardu lah. Kalau solat sunat lain pula. Kalau solat jenazah mestilah dalam keadaan setelah mengkafankan jenazah tersebut. Maknanya selepas mandi kan dah dibolehkan, tapi ketika itu makruh. Yang dibolehkan ketika itu adalah ketika selesai mengkafankan jenazah. Kalau solat solat tahajud, solat duha, mestilah dah masuk waktu solat duha barulah boleh bertayamum. Jadi tayamum ni mestilah setelah masuk waktu-waktu dia. Mesti dah masuk waktu-waktu dia. Kalau duha, kita kena ambil time waktu duha. Tak boleh time subuh sekali dengan duha, tak boleh. Dia macam tu. Jadi ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli. Sesiapa daripada umatku mendapati waktu solat telah masuk, hendaklah dia mengerjakannya. Riwayat Al-Bukhari 328. Kemudian dia berkaitan dengan hadis seterusnya, ainama adrakatni as-salatu tamassahtu wa sallaitu. Di mana-mana aku mendapati waktu solat telah tiba, aku bertayamum dan menunaikan solat. Riwayat Imam Ahmad. Jadi dalam kedua-dua dalil ini nak menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menunggu masuk waktu barulah dia bertayamum. Dia tak boleh. Sebab apa? Sebab tayamum ini kita kena faham bahawa dalam cara bersuci yang paling lemah sekali. Oleh sebab itu dia tak boleh lama-lama sangat dalam keadaan tayamum. Jadi antara tayamum dan juga solat tu tak boleh dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu hikmahnya kenapa tayamum selepas masuk waktu solat, sebab selepas kita tayamum kita terus boleh solat. Tetapi kalau kita bertayamum sebelum masuk waktu, kita dah selesai tayamum, kita tunggu masuk waktu 3 minit lagi, lama lagi ni. Jadi dia ada hikmah dia lah. Sebab apa? Tayamum ni kena dalam waktu yang singkat, maknanya waktu yang pendek lah, sebab dia adalah taharah yang lemah. Jadi kedua-dua riwayat tersebut jelas menunjukkan tayamum itu dilakukan ketika hendak bersolat. Sementara solat pula tidak boleh dilakukan kecuali setelah tiba waktunya. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, bertayamum untuk setiap solat fardu. Makna kata satu solat fardu, satu tayamum. Bukan solat sahaja, apa-apa perkara fardu, satu tayamum sahaja. Contohnya solat tawaf fardu, solat qada, apa lagi? Solat nazar yang wajib-wajib. Jadi satu yang wajib, satu yang fardu, satu kali tayamum. Khutbah Jumaat, orang yang bagi khutbah mestilah dalam keadaan tayamum. Sebelum nak berkhutbah, bertayamum sekiranya tidak ada air. Kemudian dia nak sembahyang Jumaat, dia kena bertayamum sekali lagi. Sebab apa? Sebab khutbah Jumaat fardu, solat Jumaat pun fardu. Jadi dia tak boleh menggunakan 2 kali fardu dalam waktu 1 kali tayamum sahaja. Jadi macam itu. Jadi apa-apa yang fardu perlu 1 kali tayamum sahaja. Orang yang bertayamum boleh melakukan 1 solat fardu sahaja, di samping beberapa solat sunat yang dikehendaki, termasuk solat jenazah. Untuk mengerjakan solat fardu yang lain, sama ada solat qada ataupun wajib, dia hendaklah bertayamum semula, sekalipun dia tidak berhadas selepas tayamum yang pertama. Ini permasalahan yang kedua, iaitu kena bertayamum setelah selesai 1 solat fardu. Contohnya kita pergi jamak dan qasar, kita dalam keadaan bermusafiran, kita nak jamak zuhur dengan asar. Jadi perlu tak kepada 2 tayamum? Perlu tak kepada 2 tayamum? Perlu 2 tayamum. Makna kata zuhur kita jamak qasar 2 rakaat, kita tayamum. Setelah selesai solat zuhur, nak bangkit solat asar, tayamum sekali lagi. Sebab apa? Sebab 2 kali fardu. Macam itulah juga dengan kita apa-apalah, solat jamak qasar, solat qada. Contohnya kita solat zuhur sekali dengan solat subuh kita tertinggal. Jadi kita sembahyang zuhur, kemudian kita tayamum.
kemudian nak bangkit untuk solat subuh, kena tayamum sekali lagi. Sebab apa? Sebab taharah yang lemah. Tayamum ini adalah taharah yang lemah. Oleh sebab itu dia kena bersentiasa bertayamum untuk setiap kali nak melakukan yang fardu, sama ada qada ataupun yang wajib. Jadi ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya yatayammamu likulli salatin wa in lam yuhaddits. Dia hendaklah bertayamum bagi setiap solat sekalipun dia tidak berhadas. Riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Jadi itulah permasalahan setiap kali fardu. Walaupun kita fikir bahawa jamak dan kasar adalah dikira satu fardu, tak, sebenarnya dia adalah dua fardu. Zuhur fardu, asar fardu. Jadi dia adalah dua perkara yang berbeza dan perlu pada dua tayamum. Ni tuan-tuan tak nampak, tuan-tuan tak pernah rasa sebab tuan-tuan tak pernah buat. Jadi kalau tuan-tuan pernah buat, oh ya ke, tak tahu pula sebelum ni. Macam tu. Jadi tuan-tuan tak pernah buat. Jadi itu permasalahan yang kedua. Tak dengar, kena bagi mic. Okey. Yelah, masa tak boleh lama. Standby dah tayamum kat tepi kita. Sediakan kain, letak tayamum kat situ, kita terus buat. Jangan nak tentu nak mengajar debu tayamum kat mana, kat kereta. Dah nak pula. Jadi sediakan standby. Tapi jangan mengambil masa yang lama. Jadi kalau antara pemisah tu untuk membuat perkara yang fardu, untuk bertayamum, tak ada masalah. Dia yang lama ni kalau benda tu melekakan, membuat perkara yang sia-sia, itu yang tidak dibenarkan ketika jamak dan qasar. Macam tu. Itu permasalahan yang kedua, bertayamum untuk setiap solat fardu. Permasalahan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, tayamum ni sebagai ganti mandi wajib. Ni dah bincang lah, ni kita ulang lah. Jadi ganti mandi wajib, dia bukan setakat ganti wuduk sahaja, tetapi dia adalah ganti sebab mandi wajib. Kalau kita dalam keadaan bangun-bangun tidur dalam keadaan berhadas besar, kemudian tengok-tengok air pula tak ada, jadi macam mana kita nak bertayamum? Kita nak ada air macam mana? Kita guna kaedah tayamum. Guna kaedah tayamum. Jadi tayamum ni perlu sapu muka dan tangan. Jangan sapu keseluruhan badan kita, tak perlu. Sapu muka dan juga kedua tangan. Sama sahaja, mandi wajib. Kalau tayamum, itulah cara dia. Kalau wudu nak bertayamum, itu sahaja cara dia. Muka dan juga kedua tangan sampai ke siku. Jadi tayamum bagi orang yang mempunyai sebab-sebabnya menjadi pengganti kepada mandi yang wajib ke atas dirinya, sebagaimana ia menjadi pengganti kepada wudu. Sama sahaja. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa in kuntum junuban fattahharu, fa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumul nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu." Dan jika kamu junub berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air dalam pelayaran, salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapati air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum. Surah Al-Maidah. Sementara hadis pula daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu katanya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa shalla bin nasi fa idza huwa bi rajulin mu'tazilin faqala ma mana'aka an tusalliya ma'al qaum qala asabatni janabah wa la ma qala 'alaika bis-sa'id fa innahu yakfika. Maksudnya kami bermusafir bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya kalau Rasulullah bermusafir bersama para sahabat, kebiasaan dalam keadaan padang pasir lah, air tiada, dan baginda mengerjakan solat bersama orang ramai. Tiba-tiba baginda bertemu dengan seorang lelaki yang menyendiri. Seseorang duduk dekat tembok belakang. Kemudian lantas baginda bertanya, apakah yang menghalang engkau mengerjakan solat? Kenapa kau tak nak solat bersama-sama kami berjemaah? Kemudian jawabnya, aku junub dan air pula tidak ada.
Macam mana tu? Air tak ada, junub pun dalam keadaan berjunub. Lalu baginda pun bersabda, engkau hendaklah bertayamum dengan debu tanah, kerana yang demikian sudah memadai. Ini kes bagi siapa yang tidak ada air lah. Kawasan tu memang tidak ada air, yakin 100% tidak ada air. Tapi kalau orang ni dia rasa was-was, 50-50 ada air ke tidak ada air, dia wajib mencari air terlebih dahulu. Dia wajib mencari air terlebih dahulu, kemudian baru dia boleh bersembahyang. Tetapi kalau kes macam ini, dia yakin memang tidak ada air, Nabi kata hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah, kerana yang demikian sudah memadai. Jadi riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Ini permasalahan yang ketiga. Itu kita dah bincang lah sebelum ni, cuma untuk refresh saja. Jadi kita pergi kepada perkara yang lebih penting lah, perkara yang membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum ni dalam kitab ni menyebutkan ada 4. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perhatikan bahawa perkara yang membatalkan tayamum ni, yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk itulah yang membatalkan tayamum. Jadi saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, berapakah perkara yang membatalkan wuduk? Siapa ingat? Kalau kita ada wuduk, jalan-jalan nak pergi masjid, jatuh longkang dan jatuh kat loji tahi. Jatuh kat loji tahi ni, kemudian kita bangun, batal tak wuduk kita? Kita jalan nak ke masjid, jatuh kat loji tahi. Allah, jatuh kat loji tahi ni macam mana ni? Dalam keadaan berwuduk ni, batal tak wuduk dia? Batal? Batal? Tak batal? Pernah ajar ni. Tak batal. Tak batal. Sebab apa? Perkara yang membatalkan wuduk ada 5 sahaja. Ingat tu tuan-tuan dan puan-puan, 5 perkara sahaja yang membatalkan wuduk. Apa dia? Sentuh lelaki dan perempuan, antara lelaki dan perempuan, menyentuh kemaluan, apa-apa yang keluar daripada bubul dan dubur, kentut ke, kencing ke, berak ke, sama. Yang keempat, apa dia? Tidur yang tidak tetap punggung. Macam sekarang ni tuan-tuan duduk, tidur, tak batal wuduk ni. Duduk kat kuliah kan, tidur, tak batal. Tapi kalau once dah tidur baring, batal wuduk. Yang kelima adalah dalam keadaan gila, dia hilang akal, pengsan, itu membatalkan wuduk. Contohnya tidur, bangun terus sembahyang, tak sah sembahyang. Sebab apa? Sebab dia dah batal wuduknya. Begitulah juga dengan tayamum. Jadi tayamum, apa-apa yang perkara yang membatalkan wuduk, samalah juga perkara yang membatalkan tayamum. Ada 5, ingat ni. Jangan lagi tahi tak batal wuduk, tapi balik kena bersihkan diri nak sembahyang, kan, kena dalam keadaan bersuci. Tapi nak katakan wuduk tu tak batal. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat air yang sebelumnya tidak ada. Ini kerana tayamum menggantikan bersuci dengan air. Apabila ada yang asal, batallah penggantinya. Kalau ada air, kita tayamum, kita pun nak sembahyang. Sebelum Allah, ada orang jerit, "Oi, ada air! Ada air, oi, dah turun ni." Ataupun time sembahyang, dengar bunyi pilih air dah buka, dah ada air. Kita memang standby buka air kan. Kita pun biar air tu buka. Tengok ada air, dan kita sembahyang dengar bunyi air. Belum Allahu Akbar. Macam mana? Batal tayamum tu, ganti ambil air wuduk balik. Mana ganti sembahyang? Tak, sebab apa? Belum habis takbir lagi. Allahu Akbar. Belum. Ada orang cakap ada air kan. Jadi kena berhenti, wajib berhenti, ambil wuduk balik, baru boleh sembahyang. Ataupun dikatakan ada sangkaan yang kuat, air ada air juga boleh membatalkan wuduk, membatalkan tayamum. Contohnya kita sembahyang
Semayang Allah bunyi burung. Boom. Tadi kita tengok panas terik ni. Kan cuaca sekarang kan berubah. Sekejap ada, sekejap tak ada air ni kan. Jadi kita boom, ada air, ada tanda. Oh ni ada nak hujan dah ni. Jadi ketika itu kita wajib berhenti semayang dan tunggu sehingga air hujan turun. Baru kita boleh berwuduk dan juga sembahyang. Ini keadaan-keadaan lah. Walaupun yakin ada air, walaupun ada sangkaan ada air sekalipun, seperti hujan turun, dia wajib berhenti semayang, tunggu ada air, baru boleh semayang. Kalau dia dah semayang, kalau dia Allahu Akbar, tiba-tiba dengan bunyi ada orang jerit ada air, ataupun pilih air dah buka, jadi dia boleh ada dua situasi. Dalam kitab mengatakan air didapati setelah solat dimulai, solat tersebut boleh diteruskan dan hukumnya sah. Boleh teruskan. Dan sebab apa? Kita dah bersembahyang, Allahu Akbar, kemudian dengar bunyi air. Kita tak, sebenarnya sembahyang ni kita tak boleh berhenti sesuka hati, melainkan ada kemudaratan. Akan tetapi menghentikan solat itu untuk berwuduk dan bersolat semula dengan wuduk adalah lebih baik. Lebih baik. Ini kalau kita tengok dalam kitab ni lah, berhenti lebih baik. Akan tetapi tengok situasi. Ni ada perbincangan lah. Kalau contohnya kat Malaysia ni kebanyakan ada air ke tak ada air? Memang ada air. Jadi kalau memang ada air, time tu pula tak ada air, kita bertayamum, kemudian kita pun bersembayang. Sembayang, kita tengok pilih air dah ada air. Sekejap lah tak ada kan maksudnya. Kemudian bila air buka, air ada, apa kita perlu lakukan? Ketika itu wajib kita berhenti. Wajib kita berhenti. Ini bukan dua pilihan ni. Kalau macam situasi tak ada air, tiba-tiba ada air, itu kita boleh ada pilihan, sama ada nak teruskan ataupun kita boleh berhenti, ambil wuduk balik. Akan tetapi kalau situasi yang macam memang ada air, tiba-tiba time tu tak ada air, kita tayamum, kita solat, kan? Jadi ketika itu kalau ada air, ketika kita solat, wajib berhenti. Sebab apa wajib berhenti? Sebab kalau kita teruskan solat tu juga, tetap kena qada balik. Tetap kena qada balik. Wajib. Kalau macam tu lebih baik berhenti, ambil wuduk balik, kemudian sembahyang balik. Macam tu. Tetapi kalau keadaan kalau selain Malaysia lah, air 50-50, ataupun air memang tak ada, ada air sikit-sikit je. Kat negara mana tak tahulah, kat Malaysia tak ada, kan? Air sikit-sikit je. Orang macam ni, situasi macam ni, orang tersebut tak perlu qada balik solat dia. Orang tu tak perlu qada lah. Maknanya kata sembahyang dia tu tak perlu diulang balik. Kan tetapi kalau orang tu duduk dekat negara yang memang banyak air, tiba-tiba time tu pula tak ada air, maka dia perlu qada balik solat dia, sekiranya solat itu dalam keadaan dia bertayamum. Jelas? Jelas mana? Jelas. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-sa'id at-tayyib tahurul muslim wa illam yajidil ma' 10 sinin fa idza wajada al-ma' falyumissahu basharatahu fa inna dzalika khair." Maksudnya, debu tanah yang baik menjadi bahan bersuci bagi orang Islam, sekalipun 10 tahun lamanya dia tidak mendapati air. Apabila terdapat air, hendaklah bersuci dengannya. Oleh demikian adalah lebih baik. Riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Sebab apa? Tayamum ni menggantikan wuduk. Wuduk ni menggunakan air. Jadi sekiranya ada yang asal, ada air, maka terbatallah yang pengganti dia tu. Maka dia perlu
ambil wudu untuk dia mengangkat hadas kecil. Sebab apa? Sebab tayamum ni berulang kali saya cakap, tayamum ini bukan tujuan untuk mengangkat hadas, dia untuk mengharuskan solat sahaja. Tayamum ni untuk mengharuskan solat sahaja. Jadi sebab itu bila dah ada air, maka terbatallah, dia kenalah ambil wudu. Sebab memang asal dia dalam keadaan dia ni berhadas, dia bertayamum untuk mengharuskan solat sahaja. Hadis ni menunjukkan tayamum terbatal apabila ada air. Namun solat dengan tayamum tetap sah dan tidak perlu diqada sekiranya air didapati selepas solat tersebut selesai ataupun sekiranya di dalam solat. Begitu juga sekiranya air didapati setelah solat dimulai, solat tersebut boleh diteruskan dan hukumnya sah. Tetapi menghentikan solat itu untuk berwudu dan bersolat semula dengan wudu adalah lebih baik. Ini perkara yang kedua, kalau ada air maka batallah tayamum tersebut. Tapi kalau sebelum tayamum, sebelum kita solat, Allah tiba-tiba ada air, maka kita berhenti, kita ambil wudu. Tetapi kalau kita time solat, tiba-tiba tak ada air, tiba-tiba ada air, maka kita ada diberi pilihan sama ada untuk teruskan solat ataupun lebih baik untuk dia berhenti, untuk dia mengambil wudu dan solat semula. Akan tetapi sekiranya setelah selesai solat baru ada air, maka dia tak perlu qada balik solatnya. Akan tetapi sekiranya macam saya cakap tadi, kalau sekiranya duduk di negara yang memang banyak air, tiba-tiba tidak ada air, orang yang macam ni kena qada balik solatnya. Faham? Itu situasi, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, berkemampuan menggunakan air. Sebelum ni dia tak mampu, tiba-tiba dia dah mampu. Contohnya orang yang telah sembuh daripada penyakit yang menghalangnya daripada menggunakan air. Contohnya simen dia dah buka, balutan dia dah buka, maka dia wajib menggunakan air. Dah tak boleh tayamum lagi dah. Ataupun dia duduk terhalang disebabkan ada musuh dekat luar, ataupun ada binatang buas dekat luar, kita tak boleh ambil wudu. Kemudian harimau tu dah pergi, ketika itu kena mengambil air. Kan kita dah belajar bahawa boleh tayamum di dalam masjid. Contohnya sekiranya ada binatang buas dekat tempat ambil wudu kita tu, jadi kita tak boleh nak pergi, kalau tak kita kena ngap. Jadi kita boleh berwudu, bertayamum dekat masjid. Akan tetapi kalau binatang buas tu pergi, kita dah terbatal tayamum, kita kena ambil wudu balik. Ataupun situasi dia mampu untuk membeli air. Contohnya air tak ada kat kawasan Dukun ni, kan, nak beli mahal. Tetapi kalau sekiranya kita dah mampu untuk membeli, kita gitu batal tayamum, kita wajib beli. Kalau kita banyak duit, kan, kita kena beli air dekat Speedmart, dekat Tesco ke, kat Lotus ke, wajib beli air. Walaupun air itu air status air minuman, tapi boleh digunakan untuk berwudu sekiranya mampu untuk membeli. Tapi kalau orang susah nak beli nasi pun payah, tak mengapa untuk dia bertayamum. Ini maksudnya berkemampuan menggunakan air. Itu yang ketiga. Yang keempat, murtad daripada Islam ataupun syirik ataupun keluar daripada Islam. Ini kerana tayamum hanya untuk mengharuskan ibadat dan ia terhapus dengan sebab murtad. Kalau kita berwudu kemudian kita murtad, batal tak wudu kita? Tak batal. Ingat 5 perkara ni, 5 perkara yang saya sebut ni tak batal. Kalau murtad sekali pun tak batal wudu, kan? Dia masuk dia Islam, ambil wudu, kemudian dia menjadi kafir, contohnya, kan. Kemudian dia masuk Islam balik, wudu yang sebelum ni tetap sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau tayamum, dia tak sah. Tayamum batal tayamum sekiranya dia murtad. Tapi saya nak kongsi sedikit, dalam mazhab Maliki, wudu kalau dia murtad tetap batal wudu. Maknanya dalam mazhab Maliki ada 7 perkara yang membatalkan wudu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada 5. Salah satunya tambahan murtad lah. Murtad membatalkan wudu menurut mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i tak batalkan wudu.
Ini kerana tayamum hanya untuk mengharuskan ibadat dan ia terhapus dengan sebab murtad. Ini berlainan dengan wuduk dan mandi, kerana kedua-duanya untuk mengangkat hadas. Sebab apa? Sebab tayamum ini adalah taharah yang lemah. Itu adalah perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Tuan-tuan, itu adalah cara. Kalau kita nak bertayamum, kalau kita kena pastikan, kita kena memahami rukunnya, memahami sunatnya, memahami sebab dibolehkan tayamum, dan kena faham perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Sekiranya kita dalam keadaan tak boleh tayamum, tak boleh berwudu, macam mana solat kita? Contohnya doktor yang perlu melakukan pembedahan selama 10 jam, Zuhur tinggal, Asar tinggal, dia perlu tak meninggalkan sembahyang? Ni kalau ada doktor dalam ni, mungkin dia ada pengalaman. Doktor wajib tak ada sembahyang, sedangkan dia pakai PPE penuh ni, dia tak boleh tanggalkan. Jadi macam mana? Dia tak boleh, tangan ni dibalut, jadi tak boleh kena air, tak boleh kena debu tanah. Muka dia pakai mask, tak boleh kena air, tak boleh kena debu tanah. Jadi dia kena solat juga. Contoh doktor kena solat juga. Solat itu adalah solat menghormati waktu. Wajib dia sembahyang pada ketika itu, tetapi dia perlu wajib mengulangi solat dia balik. Wajib mengulangi solat dia balik. Begitu juga kalau tangan kita bersimen, muka kita berbalut sebagai contohnya, kita kena solat juga. Walaupun kita tak boleh berwudu, tak boleh bertayamum, dua-dua ni tak boleh buat, kita kena solat juga dan kena mengulangi solat kita balik. Jadi perkara-perkara ni, tayamum ni, ada perkara yang perlu diqada' solat, ada perkara yang tak perlu qada' solat. Seperti mana kita dah bincanglah sebelum ni. Contohnya cuaca yang sejuk. Kalau kita bertayamum disebabkan cuaca yang sejuk, kita kena qada' balik solat kita. Apa lagi? Kalau tak ada air, memang tak ada air, kan? Seperti Malaysia ni, memang ada air, tiba-tiba tak ada air, kena qada' balik. Tangan kita kena berbalut, ada penyakit, berbalut simen, apa lagi, berbalut dah, plaster dan sebagainya. Dia tengok keadaan. Ini selalu saya ulang, kalau sekiranya kena dekat muka ataupun kena dekat tangan, simen tersebut kena qada' balik solat. Akan tetapi kalau kena dekat simen dekat kaki, tengok keadaan. Simen dekat kaki, patah kaki simen, kemudian sebelum dia solat, sebelum dia simen tu, pastikan dia dalam keadaan bersuci. Bila dia contohnya patah kaki, cakap dengan doktor sebelum dia bersimen, ambil wuduk dulu. Kalau dia tak mampu, suruh orang lain ambil kan, kemudian bersimen. Ketika itu kalau dia sembahyang, selepas dalam keadaan bersimen, dia tak boleh qada' balik solatnya. Tetapi kalau dia dalam keadaan berhadas, kemudian bersimen, dia kena qada' balik solatnya. Akan tetapi kalau ada plaster, kalau simen kan satu menyeluruh kaki kan, jadi kena qada' balik solatnya. Tapi kalau dia just plaster tempatnya luka sahaja, maka kalau dia dalam keadaan berhadas sekalipun, dia tak boleh qada' balik solatnya. Sebab apa? Sebab hanya pada lukanya sahaja. Jadi dalam keadaan berhadas, dia tetap boleh solat dan tidak perlu mengulanginya. Jadi ada masa perlu diqada', ada masa tak perlu diqada'. Tengok keadaan. Ni dah ada beberapa pertanyaan. Ni dah nak habis dah ni. Lepas ni tak ada bincang tayamum dah. Kita dah masuk bab solat. Okey. Tak dengar lah. Bermahala. Okey.
Boleh jamak kasar? Siapa cakap tu? Ustaz mana tu? Kenduri ya? Jawapan dia tak boleh. Kalau kita nak layan tetamu, biarlah layan Allah dulu. Dahulukan yang wajib dulu. Tak ada masalah kalau nak lewatkan sembahyang, tapi tak boleh jamak dalam kasar. Tak boleh jamak dalam keadaan dalam kenduri. Mana jamak zuhur dengan asar, tak boleh. Tak boleh jamak kan. Kalau dalam keadaan kenduri tak boleh. Sebab tak ada kemudaratan kat situ. Tak ada sebab pun kita nak jamak. Kita boleh semayang. Kalau kita nak layan tetamu, suruhlah siapa yang layan. Tentang kita duduk ke depan kan, kita cakap, mak nak pergi semayang ni, tolong jaga kejap. Nanti kalau tetamu datang, tanya mak mana? Solat jap. Adakah orang tetamu tu marah? Apalah semayang pula, nak tengok kan? Tak ada. Jadi tak ada masalah. Tak ada sampai mudarat kan. Macam tu juga dengan pengantin lelaki dengan perempuan. Selalunya pukul 3 dah tak ramai orang. Jadi tak ada masalah pun kalau dia nak semayang. Tak perlu jamak. Dan tak boleh jamak. Semayang kan tu. Kalau make up tebal, tanggallah make up tu. Ni sebab Apple ada make up kan ni. Jadi tak boleh jamak. Kalau ada ustaz cakap yang tu tak betul lah. Ustaz mana tu? Okay. Ada apa pertanyaan ni? Okay. Tak dengar. Dan dengan okey. Ustaz mana tu? Dalam mazhab Syafi'i kita ganti. Patah tangan, muka berbalun. Sebab apa? Sebab dia tak boleh bersuci dekat anggota tersebut. Ibu tak boleh, tayamum tak boleh. Jadi dua benda bersuci tak boleh kena dekat tangan. Jadi tak boleh kena bawa baliklah solat dia. Kalau ustazah cakap macam tu, dia ikut mazhab lain tu. Okey. Tak ada apa-apa pertanyaan lagi ya? Kalau tak ada apa-apa pertanyaan, cukup sekadar ini saja. Yang baik datang daripada Allah SWT, dan yang buruk datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf ada terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Ini adalah bab yang last dalam bab bersuci. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab solat. Jadi kalau kukuh bab bersuci ni, kita dah faham bab bersuci ni, senang kita nak belajar bab solat. Jadi kalau tak ada apa-apa pertanyaan, saya sudahi majlis kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih Rasulullah.